Kek TV KPM. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, Ustazah nak minta tolong Syafiqah boleh? Boleh sangat. Ustazah nak minta tolong Syafiqah baca ayat yang pertama ni. Baik, ayat yang pertama ya. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, Ustazah nak anak-anak murid Ustazah yang dekat Google Meet perhatikan skrin kita, tempat yang kuning-kuning Ustazah letak ni ya. Dekat kuning ni yang Kakak Syafiqah baca ni dia tanda dia ada sod lam ya. Yang dekat ayat yang kedua rabbahu tu qaf lam ya. Yang abna'ahum ni mim kecil. Asyahadah ni jim. Tapi ini semua nanti Syafiqah agak-agak berhenti kan nak sambung ni lepas jumpa tanda-tanda ni. Kan? Mungkin ada berhenti, mungkin ada sambung Ustazah. Ya. Betul mesti, ke? mesti berhentilah kan. Mesti berhenti. So tanda ni dia mesti dia kirakan dia mesti ada tanda. Tapi betul lah macam Syafiqah kata mungkin dia berhenti, mungkin dia sambung. Okey, dia tanda berhenti. Yang dia tanda wakaf. Soalan Ustazah, kenapa ada tanda yang berbeza? Kalau wakaf je lah kan? Kenapa nak beza-beza pula? Kenapa? Siapa boleh jawab soalan Ustazah? Saya boleh jawab. Kenapa beza? Okey, sila Marsha. Tengok Sila kan dia Marsha. kreatif. Dia suka ni, dia kreatif ni. Saya rasa tanda wakaf dia berbeza sebab each tanda wakaf tu maksud dia berbeza-beza. Ya, sangat tepat Marsha. Bagi 2 bintang untuk Marsha. Okey, 2 bintang untuk Marsha. Sebab sod lam ya ni murid-murid di luar sana dia membawa maksud yang berbeza. Qaf lam tu berbeza. Apa dia punya maksud? Mari kita pergi satu persatu ya. Okey. Jadi kita pergi kepada subtopik tanda-tanda wakaf. Okey. Untuk tanda-tanda wakaf ni murid-murid semua, Ustazah membuat satu inovasi lah ya, iaitu pentagon wakaf. Pentagon wakaf ni Ustazah pilih pentagon ni kerana dia mempunyai 5 sisi. Dalam silibus pendidikan Islam kita, murid-murid semua perlu menguasai 5 tanda wakaf dulu. Dia banyak tapi dalam silibus kita 5 je dulu. Jangan takutlah. 5 je dulu ni kena kuasai. Apa maksud kelima-lima tanda wakaf ini ya. Jadi yang di atas sekali adalah mim kecil, kemudian diikuti oleh 2 tek lalat yang 3 ni. Okey, kemudian ada sod lam ya, kemudian ada jim yang di hujung sini dan yang kelima sekali adalah qaf lam ya. Jadi kita go through satu-satu apa maksudnya. Tanda wakaf yang pertama mim. Mim ini kita panggil juga dia dengan wakaf lazim. Apa maksud wakaf lazim? Maksud wakaf lazim ialah digalakkan wakaf. Digalakkan wakaf ini hampir kepada mesti berhenti maksudnya. Kalau kita jumpa huruf mim kecil ini di kalimah, satu kalimah tu, kita mesti berhenti membaca, mesti wakaf pada kalimah ini. Contoh yasmaun ini kita mesti wakaf pada kalimah yasmaun. Kalau kita sambung juga degil ni Syafiqah. Kalau sambung juga apa jadi? Kalau sambung juga maka yang pertama, pahala bacaan Al-Quran kita tidak sempurna. Dan kalau dah tahu ni kan, dah belajar hari ni, dah tahu ni murid semua, langgar lagi boleh jadi dosa. Boleh jadi berdosa ya. Okey, jadi ini contohnya dalam surah Al-An'am ayat 36 adalah di mana kita akan berjumpa dengan kalimah yang mempunyai tanda mim kecil ya. Jadi maksudnya apa? Digalakkan wakaf ya. Okey. Tanda wakaf yang kedua ialah dia 3 titik. Dia pasti akan ada dalam satu ayat itu. Dia ada 3 titik kat sini pertama, kemudian 3 lagi titik sini di tempat yang lain. Tapi dalam satu ayat yang sama, dia mesti ada. Tanda wakaf ini kita panggil dia wakaf mu'anaqah ataupun muraqabah. Mu'anaqah ni maksudnya layer. Sebenarnya mu'anaqah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dia maksudnya berpelukan. Tapi dia tak adalah peluk-peluk. Tapi maksudnya layer lah. Dia bertingkat. Jadi sebab maksudnya dia mesti bergandingan. Kalau ada 3 titik yang ini, dia mesti ada 3 titik yang sana lagi. Jadi maksudnya apa? Adalah harus wakaf pada salah satu tempat. Maksudnya apa di sini murid-murid semua? Kalau murid-murid baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raib. Kalau wakaf di sini, di fihi ni mesti sambung, tak boleh wakaf, tak boleh tamak.
Tak boleh tamak. Dia mesti wakaf salah satu saja. Kalau nak wakaf dekat fee, dekat roib ni kena sambung roibah. Tak boleh matikan dia. Okey, faham ya? Faham murid-murid semua? Thumbs up kalau faham ya. Okey. Kemudian untuk tanda wakaf yang ketiga, dia bentuk dia sod lam ya. Ya. Kita panggil sod lam ya ini dengan wakaf waslu ula. Ya. Wakaf waslu ula ni maksudnya ialah wasal lebih utama. Ya Allah Ustazah, adalah wakaf wasal lagi kan. Jangan pening murid-murid. Ya, ini sebenarnya adalah peluang untuk kita mengetahui lebih banyak tentang vokab bahasa Arab. Ya, betul. Kan? Wasal tu maksudnya sambung. Menyambung bacaan ya. Jadi kalau murid-murid semua jumpa dalam ayat Al-Quran ni, jumpa sod lam ya ni, jangan takut, jangan lari. Jadi dia maksudnya kat sini kita boleh wakaf kalau kita tak cukup nafas ataupun saja-saja nak mengayuhkan diri, boleh wakaf di sini, harus wakaf. Tetapi hukumnya adalah kalau nak pahala tu lagi banyak dalam baca Al-Quran, adalah lebih baik kita menyambung bacaan kita. Jangan wakaflah jangan wal ard. Kena sambung wal ardi wa huwa. Begitu ya. Itu caralah kalau kita berjumpa dengan huruf tanda wakaf sod lam ya ini, kerana maksudnya adalah wasal lebih utama. Untuk tanda wakaf yang keempat, jim. Ini bukan jim pakai toncik yang P. Ramlee tu ya. Ya. Ini nampak je besar. Ya, murid-murid semua, sebab dia awak nampak dia satu kat sini. Tapi sebenarnya dalam bacaan Al-Quran, dia comel je kat sini tau. Cicit. Dia comel je. Di atas kalimah tu ya. Dia jim kecil. Di atas kalimah tersebut, nama wakaf ini adalah wakaf jaiz. Ya, kenapa dia jim? Sebab kita ambil daripada perkataan bahasa Arab jaiz yang bermaksud harus. Harus di sini maksudnya boleh. Optional, pilihan. Boleh wakaf, boleh wasol. Kenapa boleh wakaf dan boleh wasol kat tempat ni, Syafiqah? Sebab daripada segi makna, ayat ini dia boleh kita berhenti di situ koma, boleh juga kita nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Ya, jadi ini semua pakar-pakar yang meletakkan ni. Kita bukan ustazah yang letak kat sini ya. Pakar-pakar Al-Quran ya. Okey. Kemudian tanda wakaf yang kelima adalah qaf lam ya. Ya, dia memang tulisan dia qaf lam ya. Kita panggil wakaf ini wakaf waqfu ula. Tadi yang sod tu wakaf waslu ula. Jadi ini qaf waqfu ula. Waqfu ula ni maksudnya wakaf lebih utama, senang je. Kalau sod lam ya itu wasal lebih utama, maksudnya sambung lebih utama. Kalau yang qaf ni wakaf lebih utama, maksudnya kalau murid-murid baca Al-Quran jumpa dengan tanda qaf lam ya di kalimah tersebut, di situ lebih baik berhenti. Lebih baik wakaf pada tempat tersebut ya. Okey, kemudian rupanya 5 je tanda wakaf kita. Jadi adakah murid-murid faham apa yang Ustazah terangkan sebelum ni? Thumbs up sikit. Okey, thumbs up. Alright. Okey, Faham, jadi Ustazah nak tanya ni, betul tak faham? Sila baca potongan ayat ini mengikut tanda wakaf yang tertera. Tengok ni, Ustazah dah highlight warna kuning, tanda wakaf apa di situ. Kemudian terangkan maksud tanda wakaf tersebut. Okey, sila. Siapa nak baca yang pertama? Siapa nak baca? Boleh angkat tangan. Baik, masa nak habis dah. Okey. Yes, Okey, silakan Alisha. Boleh baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Baik. Sadaqallahul azim. Okey, terangkan. Terangkan boleh? Maksud tanda wakaf tu apa? Jadi maksud tanda wakaf yang sad dengan lam, sad lam ya tu adalah wasal lebih utama. Jadi saya sambung bacaan kepada kalimah seterusnya, kerana menyambung bacaan di tempat ini adalah lebih baik berbanding wakaf. Okey, kita cek. Wah, betul. Pandai Alisha. Ustazah nak bagi 3 bintang. 3 bintang, Ustazah. Kerana Alisha Alright. dapat mengaplikasikan
tanda wakaf yang kita belajar tadi. Baik, 3 bintang untuk Alisha. Jadi Ustazah, tahniah Alisha atas bacaan dan jawapan yang betul. Kita nak bagi ruang dan peluang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.